Hai kawan-kawan semua, ini Pak Tang lagi sekali di dalam renungan harian. Kita sambung kita punya siri di dalam Injil Markus. Hari ini kita punya petikan ialah daripada Markus 2 dan kita akan baca dari ayat 18 hingga ke 22. Saya mula baca dari ayat 18. Pada satu masa ketiga para murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Yesus lalu bertanya, murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi sedang berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Yesus memberi jawapan, tetapi sebelum kita mengkaji jawapan Yesus Kristus, kita ambil tahulah sedikit mengenai amalan berpuasa yang berlaku di Israel. Berpuasa ini di Israel bukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Hanya di satu tempat saja, yaitu di Al-Mamat 23 dan ayat 27. Orang dikehendaki berpuasa satu hari pada hari pendamaian atau Day of Atonement, atau dalam bahasa moden ini yang dilakukan oleh orang Yahudi ialah Yom Kippur. Selain daripada itu, berpuasa itu ialah sesuatu yang sukarela dan buat atas sebab-sebab yang tertentu. Misalnya di dalam 2 Samuel bab 1 ayat 2, orang berkabung dan semasa mereka berkabung mereka berpuasa. Atau berpuasa itu dibuat untuk mengiringi masa berdoa, seperti berlaku di dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23. Atau berpuasa itu dipanggil untuk menghadapi sesuatu masa kecemasan. Misalnya permaisuri Esther di dalam Esther 4 ayat 16, permaisuri Esther menyuruh semua orang Yahudi berpuasa dan berdoa oleh kerana satu kecemasan nasional akan berlaku. Musa sendiri waktu dia bertemu dengan Allah, dia berpuasa. Atau Nehemia, waktu dia dengar apa yang sedang berlaku di Yerusalem, dia sangat sedih dan dia berdoa, dan sampai itu dia berpuasa. Jadi itulah amalan berpuasa yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Jadi sekarang kita kaji jawapan Yesus Kristus. Apabila ditanya mengapa muridnya tidak berpuasa seperti golongan orang yang lain. Jadi Yesus Kristus jawab seperti berikut. Ayat 19. Yesus menjawab, patutkah tetamu di zaman perkahwinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Selagi pengantin lelaki ada bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa. Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Jadi jawapan Yesus Kristus dia bukan jawab terus. Dia jawab dengan tanya soalan dan dia jawab dengan kiasan atau macam perumpamaan lah, alegori.
Jadi di dalam alegori ini, siapakah pengantin lelaki? Dan dari kajian Alkitab di Perjanjian Baru, kita tahulah bahawa pengantin lelaki sebenarnya ialah satu istilah yang digunakan untuk Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus kata, semasa dia ada bersama dengan dia murid, bukan masa untuk berpuasa. Mengapa? Sebabnya ialah berpuasa ini ada kaitan dengan masa berkabung atau masa yang sedih. Tetapi di dalam acara perkahwinan itu bukan masa untuk berpuasa. Sebenarnya itu masa untuk bersukaria, untuk bergembira. Dan memanglah waktu Yesus Kristus dilahirkan itu ialah masa yang pendamaian untuk seluruh dunia. Menurut Mazmur 98 dan Lukas 2 ayat 10 hingga 14. Kelahiran Yesus Kristus itu ialah satu masa yang gembira dan bersukacita. Jadi waktu Yesus Kristus bersama dengan muridnya bukan masa untuk puasa. Tapi dia teruskan dengan dia punya kiasan, yaitu dia kata pengantin lelaki akan diambil daripada mereka, daripada muridnya. Di dalam upacara perkahwinan yang biasa, yang beredar, yang pergi ialah tetamu jemputan. Mereka tinggalkan rumah pengantin lelaki. Pengantin lelaki pasti ada di sana. Tapi di dalam kiasan Yesus Kristus itu, pengantin lelaki diambil daripada mereka. Nah, ini merujuk kepada upacara di mana Yesus Kristus ditangkap oleh polis Roma dan penetua Yahudi, dibawa menghadapi kansel oleh penetua Yahudi, dan seterusnya dibawa menghadapi Raja Pilatus. Jadi itulah dia punya keterangan, dia punya jawapan untuk soalan yang ditanya. Dia teruskan lagi dalam ayat 21 dan 22. Tiada sesiapa akan menampal pakaian lama dengan percakai baru, kerana tampalan baru itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian lama. Begitu juga tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kerbak kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru akan memecahkan kerbak dan kedua-duanya terbuang. Air anggur baru mesti dituangkan ke dalam kerbak yang baru. Apakah maksudnya keterangan Yesus Kristus? Keterangan Yesus Kristus ialah bahwa dia datang ke dunia ini membawa agama yang baru, berasaskan apa yang berlaku di dalam Injil, yaitu Yesus Kristus ditangkap, disalibkan, mati, tetapi bangkit semula lepas 3 hari, membawa agama yang baru. Dan maksud dia ialah kita tak boleh ambil amalan yang lama dari agama Judaisme dan tampal kepada agama yang baru. Ada kaitan antara Judaisme dengan Kristianiti, yaitu Judaisme ialah perjanjian lama dan Kristianiti ialah perjanjian baru. Jadi kita tak boleh campur aduklah unsur-unsur dua agama ini. Kalau kita buat begitu, masalah besar akan.
Kedua-dua dicemarkan, tak guna lagi. Jadi apa yang kita boleh belajar dari peristiwa ini? Apabila orang ramai tanya Yesus Kristus, mengapa murid-mu tidak berpuasa? Ada 3 perkara yang saya nampak kita boleh belajar. Yang satu ialah, kalau kamu pendengar yang dihormati, tak erti apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru, kamu harus hubungi community digital dan minta keterangan selanjutnya. Nombor 2 ialah, berpuasa ini bukan sesuatu yang wajib Christianity. Ada setengah gereja, ada dia musim berpuasa seperti Lent. Sebab itu ialah amalan gereja, bukan apa itu amalan Alkitabiah. Walaupun ia berlaku di perjanjian lama, tapi tidak wajib di dalam perjanjian baru. Nombor 3 ialah, kita boleh belajar macam mana Yesus Kristus menggunakan soalan berpuasa ini sebagai batu loncatan untuk maklum kepada pendengar-pendengar mengenai mengapa dia datang ke dunia. Keterangan mengenai misinya datang ke dunia. Jadi kita boleh belajar macam mana menggunakan tajuk-tajuk yang tertentu waktu kita sembang dengan kawan kita, menggunakan tajuk itu sebagai batu loncatan untuk bersaksi bagi Yesus Kristus. Inilah perkongsian hari ini dalam renungan harian. Tuhan berkati.